Bersama saya untuk bincang tentang Pintasan Saloma. Kalau anda ingin tahu, Pintasan Saloma ini merupakan laluan daripada Kampung Baru hingga ke KLCC yang mempunyai suntikan unik iaitu Sirih Junjung. Kalau nak tahu lagi apa acara yang dilakukan di Pintasan Saloma ini, bersama saya pagi ini Encik Roslan Muhammad, Pengarah Pengurusan dan Komunikasi Korporat Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Dan di sebelah sana juga Encik Syamsul Kamal Haji Zakaria, Presiden Angkatan Seni Foto Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin saya boleh mulakan dengan Encik Roslan dulu. Apa yang penonton perlu tahu tentang aktiviti yang dilakukan daripada Pintasan Saloma ini? Okey, Pintasan Saloma kalau memang setiap tahun sejak kita bina pada kita allow public untuk guna pada 5 Februari tahun lepas 2020. Kita setiap tahun kalau boleh kita nak adakan satu program lah sempena sambutan wilayah macam tahun lepas. Kami telah adakan satu program iaitu larian Fun Walk Pintasan Saloma. So tahun ini juga kami rasa kami perlu adakan satu juga program sempena sambutan wilayah persekutuan. So kami nak sesuaikan dengan orang kata wabak COVID-19 ni, nak buat program besar-besaran dah tak boleh. Betul. So kami fikir perlu adakan satu program yang sesuai, iaitu antara yang boleh kami fikir ialah merakam lensa indahnya Pintasan Saloma ataupun pertandingan fotografi lah. Yang itu sebab kami orang kata sesuaikan supaya tidak ada kontak antara peserta-peserta dan tak berkumpul ramai lah. Itu sebab itulah. Daripada wakil PKB juga, mengapa memilih Angkatan Seni Foto Wilayah Persekutuan itu sebagai rakan strategi program ini? Okey, kami sebenarnya Angkatan Seni Foto ni kami telah berbincang pada tahun lepas lagi tahu. Masa tu kami nak buat juga program-program, tapi manakkan COVID-19 dah masa tu dah mula, kami tangguhkan dulu sampailah sekarang. Bila dah sampai sambutan hari wilayah ni bermula bulan Februari, kementerian kata Perbadanan Kampung Baru kena ada satu program lah. So bila kami fikir yang paling sesuai adalah pertandingan fotografi. Betul. Lah. Supaya pertandingan fotografi yang kami adakan dengan ASPO ni, kami adakan sebab orang kata mereka ada kepakaran dia lah. Dan mereka kami dapati persatuan yang sangat aktif. Saya difahamkan oleh Cik Syamsul tadi, dia kata tiap-tiap tahun mereka mengadakan festival fotografi KL tiap-tiap tahun tanpa gagal. So kami nak tumpang kepakaran mereka, membantu Perbadanan Kampung Baru untuk mengadakan majlis ini. Sentiasa terlibat dengan KLPF. Mungkin Encik Syamsul boleh kongsikan atau memberikan sedikit butiran antara terma dan syarat untuk menyertai program ini. Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kepada rancangan bual bicara SPM ni menjemput kami berdua untuk sini. Okay, berbalik kepada persoalan yang ditanya. Okey, sebelum saya pergi kepada terma dan syarat tu, saya nak kongsi sikit apa itu tema. Tema Pintasan, indahnya Pintasan Saloma. Cantik word tu. Betul. So sebenarnya tema dia adalah lebih pada perspektif daripada mata hati melalui lensa kamera kepada struktur fizikal Pintasan Saloma tu. Itu umum. Kalau dipendekkannya, kita tengok daripada indahnya terdapat 4,100 LED lampu berirama. Itu satu. Okey, yang kedua pula saya melihat kepada konsep architecture dia. Jadi pembinaan ni saya rasa sangat menarik. Betul. Dia berilhamkan, berkonsepkan Sirih Junjung. Daripada jauh tu akan nampak. Betul. Kalau dekat tak nampak. Mungkin kena tinggi. Itu dia. Itu maksudnya daripada mata hati tu dia kena pergi banyak-banyak angle lah untuk mendapatkan indahnya. Okey, yang seterusnya lebih kepada elemen budaya, kehidupan, persitikaran daripada Saloma tu. Kalau kita melihat, kalau kita pergi waktu malam, memang cukup indah. Saya pernah pergi dulu. Jadi seni banner dia tu memang kedipan-kedipan lampu tu mewarnai saya rasa satu pelancongan di Kuala Lumpur yang cukup hebat nanti. Okey, berbalik kepada terma dan syarat. Ada 3 kategori yang telah dibincang oleh yang bahagian pengarah. Okey, kategori pertama ni DSLR mirrorless dan juga drone. Kita satukan.
Oh, okey. Yang kedua, kamera handphone. Semua orang boleh mengambil bahagian. Semua orang ada kan. Kita tak nak yang atas ni biasanya kategori professional Betul, photographer. Mesti ada tripod, mesti ada lens, mesti ada kamera Lighting yang semua ada. tapi handphone ni saya rasa untuk semua warga negara yang berumur 18 tahun ke atas Okey. layak join untuk acara ni. Ini kategori yang berbeza lah. Ya. Dua kategori yang berbeza. Profesional. Okey, yang ketiga, video pendek. Oh. Video pendek maksimum dalam 2 minit. maksimum 2 minit, minimum 1 minit. Saya rasa itu. Nampak macam mudah sebenarnya, tapi anda menggunakan mata hati seperti yang Cik Samsul kata. Jadi perlu berfikiran kreatif. Jangan sekadar ambil saja video tu ataupun gambar itu, betul? Saya tambah sikit. Bagi yang pengunjung ataupun saya rasa warga, saya share lah sebagai seorang fotografer. Jadi kalau sunset, pemandangan dia berbeza daripada sunrise. Apabila kita pergi laluan daripada pintasan daripada Kampung Baru ke KLCC, saya rasa kita akan jalan santai bersama keluarga menikmati indahnya pintasan Seloma tu. Saya rasa momen-momen tu kita nak sebenarnya. Sebab betul. Tu maknanya elemen budaya, sosial, kehidupan sekitar pintasan Seloma tu. Kita tak nak. Sebab tu kita letakkan ada 2-3 elemen konsep dan tema dalam pintasan Seloma ni. Sebenarnya ada sedikit tips yang diberikan tu, jadi kalau anda boleh dengar betul-betul lah tips dia. Ya, saya share di sini. Okey, bagaimana mereka ingin menyertai program ini? Okey, sangat mudah. Okey. Pertama sekali, gambar tanpa watermark. Okey. Tak boleh. Email kepada fotografi.pkb@gmail.com. Okey. Lepas tu dia kena upload kepada media sosial dia, sama ada FB ataupun Insta. Lepas tu email kan. Masalah yang dihadapi oleh kami sekarang ni maksudnya biodata diri. Maksudnya dia kena sertakan kategori. Nama, alamat, lepas tu nama handphone. Ada yang kami terima sekarang ni ada 2-3 kategori tak diletak. Okey. Jadi satu kesilapan. Maknanya pihak juri profesional nak menilai Tak tahu bagaimana. Susahlah. Jadi saya ingatkanlah kepada peserta-peserta yang bakal memasuki ataupun yang telah hantar sila semak balik kategori. Kategori 1, 2, 3 tadi itu. DSLR ke, handphone ke, video ke. Supaya pihak AJK yang kami respon dapat asing-asingkan kategori itu mengikut senang dinilai lah. supaya mudah sesi penjurian nanti. Okey. Dan setiap pertandingan pasti ada hadiahnya. Boleh Encik Roslan kongsikan apakah hadiah yang bakal diterima oleh pemenang ni? Okey, kita memang ada hadiah lah. Hadiah wang tunai lah. Saya ingat mana-mana pihak pun memandangkan musim Covid pun kita paling sesuai adalah wang tunai lah. Dan tadi Cik Samsul dah maklumkan ada 3 kategori, iaitu satu kamera handphone, satu kamera profesional dan juga satu lagi video pendek. Semua tu hadiah pertama mereka ialah RM2,000, yang kedua RM1,500, yang ketiga RM1,000 dan sagu hati untuk 3 peserta sebanyak RM300 setiap seorang. Bermaksud kita semua tu ada dalam kita hadiah wang tunai saja berjumlah dalam RM16,200 wang tunai. Begitu lumayan sekali hadiah. Hanya perlu merakamkan gambar yang indah saja. Tapi indahnya pintasan Seloma tu, anda menanglah hadiah yang disediakan. Okey, Encik Roslan, jika ada pengunjung atau penonton yang berminat untuk hadir merakamkan gambar di pintasan Seloma semasa tempoh PKP ini, bagaimana kami ingin melakukan perkara itu? Mereka boleh hadir sebab pintasan Seloma ni kita buka daripada 6 pagi sampailah pukul 10 malam setiap hari. Dan lampu pula, lampu yang Cik Samsul cerita tadi cantik-cantik tu akan dibuka mulai 7 malam sampailah pukul 10 malam. So mereka boleh datang, tapi kita nasihatkan semua perlu patuhi SOP lah. Tidak boleh berkumpul dan tidak boleh spend masa terlalu lama kat sana. Sebab kita ada pengawal keselamatan yang menjaga 24 jam lah kat sana.
kalau kita nampak berkumpul, kita akan cuba suraikan supaya patuhi SOP yang telah kita laksanakan. Cuma tadi saya terlupa nak cakap. Pintasan Solomon ni sebenarnya adalah salah satu untuk orang kata laluan pejalan kaki sebenarnya asal. Tapi akhirnya kalau tengok dalam gambar tu kan, akhirnya bila dah kita letak struktur Sirih Junjung tu dia cantik, dia sudah menjadi tarikan pelancong. Sebab tu orang kata memang sesuai lah kita buat tandingan ya untuk mempopularkan lagi kita punya pelancongan Pintasan Solomon tu. Berapa lama daripada Kampung Baru ke KLCC untuk mereka berjalan kaki? Itu soalan yang baik lah. Saya sendiri try daripada KLCC saya berjalan sampai ke Kampung Baru tu 7 minit saja. Memang singkat. Kalau dulu sebelum ada Pintasan Solomon ni, kita terpaksa main masa dalam 30 ke 35 minit nak pergi daripada KLCC ke Kampung Baru naik kereta. Kita terpaksa jalan jauh. Sekarang dengan adanya benda ni, memang 7 minit ke 10 minit saja. Sangat dekat. Memudahkan. Okey, tadi seperti yang Encik Roslan kata ada antara ataupun SOP yang diberikan. Ada had berapa penyerta yang boleh pergi ke Pintasan Solomon ini ataupun bagaimana? Setakat ini kita tak menghadkan lagi lah. Cuma kita dapati sebelum kita wabak COVID ni, dalam kalau malam minggu dalam 2,000 hingga 3,000 pengunjung. Ramai sangat. Pack. Rapat. Selepas pada PPKB tu berkurangan sedikit, sekarang ni macam dalam PKP sekarang ni tak ramai sangatlah, tapi masih ada pengunjung yang pergilah. Kami pun taklah kata mewawarkan supaya orang datanglah sebab PKP kan. Cuma untuk pertandingan ni mereka boleh datang dengan SOP yang ketat lah. Betul. Okey. Setakat ini berapa ramai penyertaan yang telah pun diterima Encik Syamsul? Banyak. Adakah kita nak kongsi? Mungkin bagi semangat sikit dekat Pentas Wakil Malaysia lah. Berapa ramai? Okay, setakat ni penyertaan cukup memberangsangkan. Terutama kamera handphone. Cukup ramai. Itulah, ada yang hantar letak watermark. Jadi tolong. Sekali lagi ingatkan jangan. Kepada yang akan terlibat dengan penyertaan ni, cek sila semak balik. Janganlah ada watermark, ada senyum lah apa semua. Sebab dia melibatkan, saya rasa untuk warga Malaysia, keluarga dan konsep. So mana-mana boleh. Janji berumur ke atas. So saya nak tambahkan. So gambar yang layak untuk join acara indahnya Pintasan Solomon ni bermula daripada 22 Januari. 22 daripada bulan Februari. Gambar yang telah diambil bermula Februari. Okey. 2020 sehingga sekarang layak menyertai pertandingan. Sehingga 17 Februari ni. Penyertaan acara ni bermula daripada 22 Februari sehingga 17 Februari. 22 Januari, maaf. 22 Januari sehingga 17 Februari 2021. Maksud Cik Samsul, kita buka Pintasan Solomon kepada kegunaan awam ni pada 5 Februari 2020. Maksudnya gambar yang diambil selepas 5 Februari 2020 sampailah sekarang memang layak untuk menyertai maknanya dah ambil sebelum ni pun boleh. Boleh. Untuk pengetahuan mungkin kita pun tak perasan semalam 5 Februari merupakan ulang tahun pertama Pintasan Solomon lah. Dah setahun sebenarnya. Sekejap je sebenarnya. Dan kita buat ni juga adalah untuk bertepatan sempena sambutan Hari Wilayah Persatuan 2021. Birthday lah. Jadi itulah nak memeriahkan lah. Betul. Dan sambutannya pun memberangsangkan, alhamdulillah. Ya. Dan mungkin terakhir sekali Encik Roslan boleh bagikan harapan terhadap program rakam Mensa Indahnya Pintasan Solomon ini. Okeylah, kami bersama dengan Aspon sangat berharaplah Perbadanan Kampung Baru, Kementerian Wilayah Persekutuan pun sangat berharap supaya seramai mungkinlah masuk pertandingan ini sebab Pintasan Solomon bukan sekadar laluan berjalan kaki. Dia merupakan orang kata ikonik pelancongan baru bukan sahaja untuk KL tapi Malaysia sebenarnya. Kita tak dapat lihat di mana-mana satu laluan berjalan kaki yang sangat cantik macam ni. Kita ada 15 mod tema lampu yang akan berubah-ubah bergantung kepada hari-hari yang tertentu. Contohnya macam sekarang kami ada mod untuk bulan Februari kita buat bendera Wilayah Persekutuan. So warna dia biru,
kuning dan merah. Hari lain macam hari raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, dan sempena COVID ni pun, wabak pun, kita juga memberi penghargaan kepada frontliner dengan adanya medical blue, police blue dan juga army green. Supaya tiap-tiap tu kita boleh tukar-tukar sebanyak 15 jenis mod warna berbantung, dan kita harap pada masa akan datang kita akan wawarkan juga untuk tema-tema hari penting dunia, macam hari hijau, hari bumi, hari kanser dan sebagainya lah. So harapan saya dengan ada penyertaan ramai ni, Pintasan Saloma ni populariti dia akan lagi meningkat. Betul. Supaya lebih ramai, dan bukan setakat kami nak sasarkan orang kata popular di Malaysia saja, seluruh dunia. Betul. Jadikanlah dia sebagai ikonik pelancongan yang bertaraf dunia. Itu sasaran kami lah. Betul. Dan sedikit daripada Encik Samsul lah, pesanan kepada yang bakal minta program ini. Sedikit saja. Okay. Jadi kepada rakan-rakan fotografi di wilayah Kesutuan khususnya, dan juga warga Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi saya jemput dan sahutlah cabaran merakam lensa indahnya Pintasan Saloma ini. Jadi kita kata apa, sharing is caring. Jadi mata daripada seorang fotografer ni sebenarnya lain daripada mata seorang pekerja yang lain. Jadi sebagai seorang fotografer ataupun menjiwai watak dia juru gambar, jadi kongsilah art scene supaya kita bersaing secara sihat untuk dinilai oleh juri-juri profesional. Jadi kalau dengan hadiah nombor satunya lumayan 2,000. Jadi saya rasa dengan masa COVID ni, saya rasa rezeki yang cukup bagus bagi fotografer dan juga rakan-rakan di luar sana yang yang menghadapi masalah kewangan. Jadi cubalah, mana tahu rezeki. Rezeki. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Ruslan Muhammad, Pengarah Pengurusan dan Komunikasi Korporat Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, dan juga Encik Samsul Kamal Zakaria, Presiden Angkatan Seni Foto Wilayah Persekutuan. Terima kasih sekali lagi. Baik, sekarang ini kami akan terus ke Cerita Pagi Negeri.